pertentangan agama dalam isu-isu mutakhir ini seperti kalimah Allah dan segalanya yang membawa kepada membawa kepada pertentangan antara agama dan juga budaya. Saudara-saudara sekalian, kita mengangkat penghayatan agama untuk benar-benar menanamkan dan menjalinkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai politik li ta'arafu dan bukan politik li tanafasu, agama untuk pertentangan dan permusuhan. Saudara-saudara sekalian, tunggak kedua yang kita sebutkan sebagai kesejahteraan rakyat sebelum kita masuk kepada apa jua yang berbentuk kebendaan dan kesejahteraan dan kebajikan adalah mengangkat budaya sebagai teras positif hidup bermasyarakat. Kebudayaan yang meraihkan kepelbagaian dan menerima perbezaan sebagai kekuatan akan menjadikan teras positif hidup bermasyarakat rakyat Malaysia di negara ini. Ini juga tidak dipahami oleh paradigma pemikiran UMNO Barisan Nasional. Atas dua paksi ini, agama dan budaya akan terus menjalinkan sebuah masyarakat yang lebih adil, yang lebih harmonis, yang tahu peranan masing-masing dan tidak menggunakan agama dan budaya sebagai garis pertentangan dan permusuhan. Lalu seterusnya, kesejahteraan rakyat dibina setelah kedua-dua kekuatan ini dapat kita pasak dan kita paksikan sebagai sendi utama pembinaan sebuah masyarakat dan negeri dan negara yang lebih adil dan lebih demokratis dan harmonis. Lalu ketika kita melihat bagaimana kesejahteraan rakyat dapat kita kekalkan dengan beberapa langkah-langkah yang meneruskan perbahasan oleh saudara Rafizi sebentar tadi. Pertama, kita dari sudut strateginya bukan sekadar seperti mana yang dilakukan oleh Barisan Nasional, membuat pendekatan runcit-runcit, memberikan dan menampalkan koyuk saja, iles toplah dan amben saja, memberikan segala apa kepada golongan miskin supaya mereka kekal dalam kepompong kemiskinan, dalam apa yang dikatakan sebagai klinik satu Malaysia, kedai rakyat satu Malaysia. Namun perbezaan kami dalam seluruhnya pendekatan mengangkat kesejahteraan rakyat adalah untuk mengangkat pendapatan rakyat dan pendapatan boleh berbelanja rakyat, yakni the disposable income. Lalu pendekatan kami adalah untuk menurunkan kos saraan hidup yang merupakan asas kepada perbelanjaan rakyat. Dengan itu sekaligus memecahkan apa yang dikatakan sebagai pendapatan perangkap pendapatan middle income dan lower, sederhana, lower and middle income. Lalu dengan itu, pertama yang kami slide please. Pertama yang kami tekankan, supaya saja kita akan mengambil alih Putrajaya. Tugas pertama, kami habis slide. Ya. Tugas pertama adalah untuk pimpinan Pakatan Rakyat mengisytiharkan kita akan menurunkan harga minyak dan harga minyak dengan kadar yang sesuainya, kerana kita tahu berapa perbelanjaan kos pengeluaran minyak, sama ada upstreamnya, kos penapisannya, kos transportationnya, kos cukainya, yang seluruhnya berjumlah hanyalah pada lingkaran 50 USD satu barrel. Kos perbelanjaan adalah 100 USD satu barrel. Kita masih, kalau kita ambil pun, setelah kita rojok kepada pakar-pakar dan profesional ONG, oil and gas industry, kita mendapati bahawa kalau kita kenakan harga minyak di petrol kios pada harga RM1.50 atau RM1.60 juga masih ada keuntungan berbanding dengan apa yang mereka kenakan RON hari ini sebanyak RM100.90. Lalu kalau kita umumkan apa juga penurunan pada hari keduanya, pada esoknya tentang penurunan harga minyak, kita masih mampu mensejahterakan rakyat sebagai kos saraan yang boleh kita turunkan. Kedua, apabila kita bercakap tentang charge elektrik, selama hari kita memberikan subsidi kepada IPP, penjana tenaga bebas, kurang lebih melibatkan 20 hingga 25 bilion setahun. Lalu kalau kita ambil sebenar-benarnya, walaupun subsidi ini, seandainya mereka menjual elektrik kepada TNB pada harga yang tinggi, untung penjana bebas mencecah ribuan juta ringgit setiap tahun, sedang charge elektrik kian naik.
Lalu Pakatan Rakyat akan menyalurkan subsidi berjumlah 25 bilion ini terus kepada rakyat dengan menurunkan caj elektrik yang ditanggung oleh rakyat. Ketiganya, konsesi air kendalian syarikat swasta. Air dan penswastaan air adalah satu bukti jelas, one of the greatest failure of penswastaan, khasnya kalau kita lihat di negeri Selangor ini. Lalu air yang pada sektor rawatannya diberikan kepada kroninya, di mana air ini jelas menunjukkan where there is profit, privatize, kronitize, where there is loss, ditanggung oleh rakyat, publicize ataupun socialize. Kesemua ini wajar ditamatkan. Dengan penstrukturan air semula, maka kita khasnya di negeri Selangor ini sangat berhajat untuk mengambil kembali penstrukturan air di mana negeri Selangor dan juga negeri-negeri Pakatan Rakyat berhajat untuk benar-benar mengurus takbir air, karena kita akan dapat mengekalkan tarif yang sesuai untuk rakyat supaya kita sejahterakan rakyat dan tidak membebankan rakyat seperti yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Seterusnya, seperti mana yang telah disebutkan oleh sahabat saya, kerajaan akan ambil alih lebuh raya secara berperingkat. Secara berperingkat-peringkat bagi tujuan menghapuskan tol. Seperti mana yang juga kita janjikan dalam buku Jingga, Pakatan Rakyat akan mengambil alih lebuh raya secara berperingkat pada setiap tahun bagi tujuan menghapuskan akhirnya tol. Pembiayaan operasi lebuh raya mampu ditampung menggunakan dana 5 bilion yang selama ini dibayar sebagai pampasan kepada pemegang-pemegang konsesi tol. Penghapusan tol akan sekali lagi membantu penurunan harga barang. Begini caranya kita mengurangkan kosaraan hidup sekaligus mengangkat dan meningkatkan pendapatan rakyat dan pendapatan boleh berbelanja rakyat. Seterusnya, harga barang akan turun bila mana kita dismantle dan kita rungkaikan dan hapuskan segala bentuk monopoli. Monopoli yang dipegang oleh beberapa orang kroni yang rapat dengan penguasa politik menyebabkan harga barang dikawal oleh mereka. Oleh sebab itu, monopoli merupakan faktor utama yang menyebabkan harga barang terus naik di negara ini. Monopoli mewujudkan dalam kebanyakan sektor di negara ini. Dalam hal pay TV contohnya, pay TV hanya seorang saja, Ananda Krishna, yang diberikan. Dalam bentuk telekomunikasi ada oligopoli, bukan monopoli, tetapi oligopoli yang dikongsi oleh beberapa kroni mereka. Sama ada Berjaya, sama ada China, sama ada Syed Mokhtar. Kesemua ini wajar dan perlu kita rungkaikan, kerana dengan itu Pakatan Rakyat akan menghapuskan segala bentuk monopoli, oligopoli, untuk meningkatkan persaingan di dalam ekonomi yang seterusnya boleh menurunkan harga barang. Dan kita izinkan the market forces, supply demand economics, untuk menurunkan segalanya, menurunkan caj elektrik yang ditanggung oleh rakyat, dan dengan itu sekaligus akan menurunkan kos saraan hidup rakyat, sekaligus mengangkat pendapatan dan pendapatan boleh berbelanja ataupun disposable income rakyat. Merombak dasar otomatis ataupun dasar otomatif untuk mengurangkan bebanan rakyat. Di sini juga kita telah mewawarkan sedikit waktu dahulu, harga kereta di Indonesia berbanding pendapatan purata isi rumah boleh disifatkan sebagai antara tertinggi di dunia ini. Ketiadaan kemudahan pengangkutan awam yang sehingga hari ini setelah kita belanja beratus bilion yang berkesan menyebabkan rakyat tidak ada pilihan kecuali membeli kereta persendirian. Akibatnya, hutang kereta menjadi bebanan kewangan utama yang ditanggung setiap keluarga. Setiap bulan sejumlah besar pendapatan dihabiskan untuk membayar hutang kereta. Untuk mengurangkan bebanan rakyat, sekaligus mengangkat pendapatan mereka dan meningkatkan pendapatan boleh guna ataupun disposable income rakyat, Pakatan Rakyat akan merombak dasar otomatis secara restrain ataupun secara bertahap, yang pada akhirnya akan menyaksikan rakyat mampu membeli kereta, dan kereta nasional tidaklah dilindungi kerana ia hari ini bukan saja dalam tangan kerajaan, bahkan telah bergalih kepada tangan swasta. Syed Mokhtar Bukhari sekali lagi. Tuan-tuan, sekali lagi, perumahan selesa dan mampu milik juga merupakan satu yang kita wawarkan, ya, untuk kita berikan, ya, untuk kita berikan peruntukan sebanyak 150,000 unit pada tahap awalnya, dan kita akan lakukan menggerakkan program perumahan selesa dan mampu milik secara besar-besaran untuk mencapai matlamat satu rumah satu keluarga. Ini
Satu yang kami cukup komited, mengambil saja dasar yang dilakukan di Selangor. Apabila kita melakukan 63 projek tahun lalu berjumlah hampir 500 juta, kita membuat penjimatan sebanyak 102 juta. Dengan sekaligus memaksud 20% penjimatan. Lalu kalau kita bayangkan kita mentadbir Putrajaya dengan belanjawan pusat persekutuan sebanyak 220, ambil saja 20%, maka kita membuat penjimatan 44 bilion. Jangan ambil 100%, ambil saja 50%, kita sudah punya 222 bilion. Yang dengan itu kita mampu melaksanakan pendidikan percuma daripada peringkat rendah sampailah ke peringkat universiti dan IPT. Lalu kita komited untuk menghapuskan PTPTN dan memberikan mahasiswa dan mahasiswi allowance sara hidup. Ini satu lagi, kita tidak mau rakyat dibebankan dan dimangsakan untuk memberi laluan. AES, hapus AES, batal saman AES, kerana AES hanya mengorbankan rakyat dan pengguna tetapi menguntungkan kroni. Lalu langkah keselamatan jalan raya akan menitik beratkan infrastruktur jalan yang selamat, pendekatan pendidikan dan amaran, bukannya pendekatan menghukum dan menguntungkan kroni. Keadilan untuk warga Felda. Ini satu lagi kelompok segmen rakyat yang terus-terusan berdepan dengan pengkhianatan UMNO Barisan Nasional, khasnya setelah pensenaraian. Lalu ringkasnya, sumbangan warga Felda kepada kemakmuran negara adalah sangat kita hargai dan tidak ternilai. Hasil kelapa sawit digunakan untuk membiayai pembangunan yang lain. Oleh itu, warga Felda berhak perkongsian hasil yang lebih tinggi dan adil, dan juga kita perlu memastikan segala keadilan untuk mereka, sama ada dengan isu kadar perahan, pada isu apa yang dikatakan sebagai kembali kita melihat kepada rombakan. Kita perlu melihat bagaimana Felda selepas daripada kita mengambil alih Putrajaya, perlu kita perhatikan sama ada apakah kita akan menyusun kembali dengan rombakan, ya, ataupun membawa kembali Felda ini sebagai satu private entity yang dengan sekaligus akan memberikan ruang untuk kita melakukan pengagihan, sedikit pengagihan kekayaan kepada warga Felda dan generasi kedua dan ketiga. Lalu akhir sekali, belum akhir lagi, dua lagi, keselamatan rakyat. Ya, ini juga justru karena keselamatan kesejahteraan rakyat, kita perlu peningkatan mendadak kes-kes jenayah di seluruh negara, tanpa sama ada bandar maupun desa, sama ada melibatkan orang tua dan muda, melambangkan kegagalan sistem kepolisian ada sekarang. Lalu Pakatan Rakyat tekad dan berazam untuk mengembalikan fokus dan tanggungjawab anggota polis menjaga keselamatan rakyat dan membanteras jenayah. Ini mengangkat kedudukan kehormatan PDRM sekaligus, dan kita akan kembali melihat dan merojok kepada IPCMC untuk kita benar-benar mendayakan polis di Raja Malaysia seperti mana berbeza dengan apa yang mereka diperlakukan hari ini oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional. Kemudian kesihatan awam, kita telah memberikan perkara ini, we are against the one care policy, ya, against the insurance system, dan juga sekaligus kita telah memberikan jaminan bahawa di Ward 2 dan 3 kita berikan kesihatan dan kosnya adalah percuma, ditanggung oleh kerajaan Pakatan Rakyat seketika kita mengambil alih Putrajaya nanti. Akhir sekali, membina jaringan keselamatan sosial, kita mengumumkan bahawa untuk kita berikan khasnya, ya, kepada sasaran khasnya OKU, ya, khasnya mereka yang golongan-golongan yang layak untuk diberikan jaringan keselamatan mereka. Bantuan kebajikan yang dibiayai Jabatan Kebajikan Masyarakat hari ini akan kita tingkatkan dari RM300 sebulan kepada RM550 sebulan. Semua keluarga yang berperapan isi rumah di bawah 500 sebulan layak mendapat bantuan kebajikan untuk menghapuskan kemiskinan tegar. Sekian saja sedikit cebisan daripada langkah-langkah yang kami telah susun dan akan kita isytiharkan dari semasa ke semasa pengisiannya, bagaimana kita akan mengangkat kesejahteraan rakyat. Sekali lagi saya ulangi, bukan dengan cara menampal koyok, bukan dengan cara menampal ilas toplas dan memberikan dan mengekalkan mereka dalam kepompongan
kemiskinan itu, tapi sebaliknya mengizinkan mereka hidup dengan bermarwah, mengurangkan kesetaraan hidup dan mengangkat pendapatan, dan pendapatan boleh berbelanja mereka.